warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya rasa bahagia dapat duduk sebelah orang yang pelakon yang terkenal, penyanyi terkenal, sentiasa dekat YouTube tu kira sentiasa apa dipanggil, apa nama tu, apa yang 10 yang paling glamour tu apa trending dan memang terkenal dengan kebaikannya, dan artis model semualah. Lepas tu orang baik pula, terkenal dengan baca Quran, jadi imam kan, duduk khutbah, duduk depan-depan dulu kan. Masjid negara, masjid wilayah je mesti alif sata lah. Dia ada banyak alif-alif kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, syukur kan Alif syukur dapat jumpa dan kita berbual. Orang kata perjumpaan ni dia bermakna bila kita memuji, menyebut nama Allah SWT. Bila kita agungkan Allah, kita akan rasa sangat bahagia. Siapa sahaja. Dan orang kata tak semua orang Allah beri jadi orang yang terkenal, orang yang ke depan. Tapi Allah beri alif sata kerana kebaikan, doa mak ayah kan. Alhamdulillah. Allah beri jadi orang yang terkenal kat Malaysia dan selalu menjadi contoh yang baik. Dalam hadis Nabi, siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat, pahala dapat pada orang yang memulakannya. Macam saya orang lain baca Quran juga, tapi kalau Alif baca Quran, orang jadi semangat kan. Saya tengok kat Instagram tu kan, saya tengok pun kita pun ya Allah, kita pun teringat nak baca Quran. Kurang-kurang semua dengan suratul Fatihah begitu. Jadi sebenarnya saya pun Cina kan, dapat kenal Allah tu dah lewat, dapat kenal Allah tu rasa bahagia, rasa gembira. Jadi Alif, sebelum tu saya nak dengar Alif sikit, boleh menyanyi sikit lagu lagu paling terkenal sekarang. Pada kecil dengan lagu Rehan tu kan. Boleh? Boleh sikit lah. Boleh? Nak saya pegang? Okay. Boleh. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Masya Allah. Saya selalu dengar kat YouTube tu, tapi dah hebat dah. Tapi apa orang kata, dah trending. Tapi rupanya dengar sebelah ni dia ada roh ni kan. Betul rupanya, walaupun video ni banyak kebaikan dia tersebar, tapi bila apa orang kata, bila orangnya kat sebelah, dia ada roh kat sebelah ni kan. Dia terasa lain lagi lah. Maknanya YouTube tu apa, video ni dia tak dapat nak tunjukkan yang sebenar lagi kan, walaupun dia dah hebat. Tu roh agama tu beza kan. Dia tak dapat nak gambar, walaupun dah canggih dalam semua alat-alat teknologi ni, tapi bila kita jumpa orang sebenar tu, rasa dia tu lain. Saya dengar kat YouTube rasa sebab, tapi sebelah ni dia lagi rasa macam lagi dalam pergi dia sebab. Masya-Allah. Jadi Alif kan, masya-Allah. Tuan-puan begitulah. Masya-Allah, bila kita dalam hidup ni, perkara yang paling mahal bila kita dapat ucap syahadah. Saya tu jumpa suatu orang, Ilin nama dia masuk Islam. Saya jumpa kat Starbucks, dia mengucap. Bila dia mengucap masa tu, mula dia kata, Ustaz saya masuk Islam tapi belum nak pakai tudung, belum nak buat ni. Tapi bila dia dapat, masa tu jumpa kat Starbucks je berbual, dia pun mengucap. Bila dia mengucap, dia nangis sebelum Ramadan. Sekarang dia puasa, dia dah mula belajar tutup aurat semua sekali. Dia kata, Ustaz saya rasa sangat happy, bahagia. Saya tengok orang mengucap ni rasa bahagia. Lagu tadi pula kira tentang hidayah Allah. Hidayah ni mahal. Jadi sebab tu dia selalu doa minta ke Allah SWT. Dan Alif, semoga diberikan hidayah. Semoga diberi hidayah. Dan setiap huruf kita baca, Allah ganda dalam Quran dan hadis, bila setiap huruf kita baca, Allah beri ganjaran yang banyak. Setiap huruf Quran dalam hadis, satu huruf bukan kata alif lam mim. Nabi terangkan supaya orang faham. Walaupun kita fikir kenapa Nabi nak terang macam tu, Nabi kata satu ayat je, satu huruf Allah beri 10. Saya Nabi kata alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Punya nak terangkan apa bagi orang faham betapa nilai besarnya Quran. Beratnya. Walaupun nampak Quran tu begitu terletak, dia berabuk kadang-kadang, tapi Quran ni dia lebih mahal daripada segala perkataan dalam dunia. Quran ni dia jadi sahabat kita, cahaya dalam kubur kita nanti di akhirat. Dalam hadis juga, siapa baca Quran setiap ayat, mak ayah dia naik tingkat demi tingkat dalam syurga. Hafiz Quran yang amal Quran.
tempat takhir mak ayah kita, tempat takhir kita baca. Jadi lagi banyak kita baca Quran, lagi banyak kita sebenarnya hadiahkan syurga buat mak ayah kita. Alif, mak ayah ada lagi. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alif kan boleh baca Fatihah sikit macam dekat tu, saya pun nak teringin juga. Nak saya pula yang merakam Alif baca Fatihah ni. Boleh Alif kan? Tak apa lah, setiap huruf kan kita ni sama-sama niat belajar ni. Bismillahirrahmanirrahim. nervous. Kenapa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Syabas ni. Sedap baca. Hebat lah. Masya Allah. Saya pun tak apa. Saya tak boleh try baca sebab ialah mu'alaf kan. Jadi tak apa boleh juga. Jadi Alif kan. Katalah dalam hidup kita. Kita di mana pun kita duduk. Allah hantar kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat yang terbaik. Dikeluarkan untuk manusia. Mengajak kepada kebaikan. Dan tegah pada kemukaran dan beriman pada Allah. Jadi kat mana pun kita duduk. Kita nombor satu hamba Allah, nombor dua umat Nabi SAW, ketiga pewaris Al-Quran. Jadi Alif katalah orang baik ni selalu fikir Nabi SAW, sahabat, tujuan hidup kita ialah redha Allah, dan mereka sentiasa berusaha untuk dekat dengan Allah. Alif juga seorang ayah yang suami yang penyayang, isteri pun tengah mengandung selalu puji bagi Allah, dan anak dah 2 orang Alif Dua orang, masuk 3 lah ni insya-Allah. Jadi Alif katalah dalam hidup saya selalu fikir, dalam jadual hidup kita saya selalu fikir apa kalau katalah kalau hari ni hari takhir kita, tak ada esok, tak ada lusa, tak ada minggu depan, tak ada tahun depan. Dalam jadual kan sibuk kita kan sibuk. Saya pun tanya Ustaz, sibuk tadi Alif tanya kan, sibuk Alif kan. Sebenarnya Alif pun boleh tahan juga man tadi 100 kilo lebih kan, naik kayu bersikal lagi sibuk. Tapi kita selalu jawab sibuk. Dalam sibuk tu tapi dia kata ajal ni datang bila-bila masa je. Saya tu ada accident kemalangan. Jadi bila kemalangan tengah kat kanan, saya rasa tiba ada macam himpit kereta. Tengah laju juga. Jadi kawan saya kata, Ustaz tak boleh naik elak. Dia sempat jerit. Saya pun sempat jerit. Saya kata kat dia, saya mengucap, saya kata kat dia, hari inilah hari mungkin yang kita tunggu-tunggu selama ni. Sebab hadis Nabi, kita selagi hidup jangan nak mati, kita berjuang. Jangan doa mati, jangan nak mati. Kita sentiasa berjuang, menyampaikan kebaikan, bimbing isteri, anak-anak, biar pegang tangan sampai syurga. Jangan lepaskan keluarga kita, mak, ayah, adik-beradik, seorang pun jangan lepaskan. Walaupun dia buat kesalahan dia, adik-beradik ke siapa, saudara-saudara jangan lepaskan. Pegang tangan dia sampai syurga. Tapi bila mati datang, dalam hadis kata, satu orang hamba jumpa Allah gembira untuk berjumpa dengan dia. Siapa jumpa Allah dalam keadaan tak gembira, maha suci Allah, Allah pun tak gembira. Hari mati datang, kalau kita rasa tu hari mati, kita kata, Ya Allah, saya gembira untuk bertemu dengan kau. Sebab dia jaga kita, dia pelihara kita daripada dulu sampai sekarang. Kita berbual ni pun dia tengok kita. Disaksikan dan setiap perkataan kita. Tak ada satu pun yang sia-sia. Saya selalu fikir, tantah katalah kalau hari ni hari takhir saya, katalah hari takhir Alif kan, tak ada esok, tak ada lusa, tak ada minggu depan, tak ada tahun depan. Apa Alif nak pesan pada terutamanya pada isteri Alif, yang saya tahu Alif sangat sayang isteri, yang banyak berjuang siang dan malam, tak berhenti berjuang, berjuang untuk kita kan. Kita tak ada kat sini, saya selalu cakap, saya tak ada kat sini kalau tanpa doa mak saya, ayah saya, dan saya tak ada kat sini tanpa doa isteri saya. Alif pun begitu, saya pasti. Saya kalau nampak orang berjaya, Alif satu saya fikir, mesti mak dia kuat doakan dia, mesti ayah dia kuat doakan dia, mesti isteri dia sangat kuat dan doakan dia. Sebab tu kita boleh pergi mana-mana tak. Kalau tak ada isteri kita jaga anak-anak kita, keluarga kita, tak boleh bergerak, tak takut nak keluar rumah. Walaupun kita siapa pun dalam dunia, kita tak tenang nak buat kerja kita. Kita tu hutang budi pada mereka. Jadi Alif, katalah kalau hari ni hari takhir, saya doa Alif 100 tahun, orang baik macam Alif 100 tahun, sehat, panjang umur, keluarga semua sehat. Tapi katalah kalau hari ni hari takhir, tak ada esok, tak ada minggu depan, apa Alif nak cakap pada isteri? Kita sekiranya kita apa nak cakap pada isteri kalau hari takhir, dan juga nasihat untuk anak-anak. Apa nak pesan dia? Cuba yang kalau hari ni hari takhir, tak ada esok, tak ada lusa, tak ada minggu depan. Bila Ustaz tanya tu, dia terus rasa bergetar ni jiwa ni kan. Rasa bila kita sentiasa ingat mati kan, tapi bila dia katakan macam kalau betul lah hari ni aku last
aku hidup kat muka bumi ni, ada pula peluang aku nak bercakap dekat orang-orang yang kita sayang kan. So mungkin ingatlah yang Allah tu ada dengan kita waktu senang kita, susah kita. Cakap kat, kalau nak cakap kat isteri saya, kira macam Allahu Akbar. Cakap apa ya? Tak terkata saya. Ingat, semoga sentiasa kita tak putus. First, bila kalau kita rasa kita mati kan, kita nak orang sentiasa mendoakan, sedekahkan Al-Fatihah kepada kita, selalu mendoakan. Tapi kalau Alif lah, kalau hari ni last, mungkin kita nak cakap pada isteri Alif yang never stop praying, never stop berdoa, and never ever give up. Jaga anak-anak, bimbing diorang agar Allah will always be their main priority. God is their main priority. Salah Ustaz. Boleh sebut nama anak pun. Okay, ni cerita nasihat kan. satu hari dia dah besar ni. Aduh, tengah nak menahan air mata keluar ni bila fikir. Kan kita tengok macam Datuk Hasanuddin kan, bila dia meninggal kan, adik-adik arwah Dr. Harudin. Bila dia meninggal kan ada video dia kata anak-anak ayah macam gitu kan. Jadi satu hari bila dia dah tak ada, rupanya video tu anak dia dengar dan jadi macam obat. Macam saya rindu mak saya. Tapi yalah, masa tak ada teknologi sangat lagi tu pun tak rakam sangat suara mak. Rindu teringin nak dengar suara dia. So apa nak cakap pada anak? So pesan je terus pada anak, mudah-mudahan sebut nama dia bila dia dah besar esok. Kepada anak-anak daddy, anak-anak daddy, always take care of your mom, take care of Tommy and Todi, take care of each other. Jangan gaduh-gaduh, jangan lupa solat, jangan putus doa, and jangan sia-siakan amalan baik kita tu dengan benda-benda yang melakukan benda-benda yang tak baik. And dan bila kita fikir hari yang kita tak ada tu nanti, kita rasa macam siapa nak jaga dia kan? Siapa nak jaga anak-anak kita? Siapa nak jaga keluarga kita? So, Daddy, I just want my kids to know yang apa yang Alif buat sepanjang hidup Alif is always for their family, and know that apa yang nikmat yang kita dapat ni is all from Allah Subhanahu Wa Taala. And jangan pernah rasa sesekali yang benda ni mutlak milik kita sampai bila-bila, and that your father can be taken away, your mother can be taken away at any time. And yang Daddy nak pesan supaya sentiasa rasa bersyukur. Sentiasa kena rasa bersyukur. Apa-apa yang situasi yang kita ada, kena sentiasa bersyukur. InsyaAllah Allah akan sentiasa berada bersama kita bila kita tahu bersyukur pada dia, insyaAllah. InsyaAllah. Mai, peluk sikit lah. Dia memang begitu. Dia berkat dia. Doa kan. Alhamdulillah. Saya moga makin maju jaya untuk yang baik sentiasa. Doakan bahagia sampai syurga. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada buku bidadari Zam buku buku bidadari hadiah.
Bila cakap pasal anak-anak, Betul. memang sedih kan. Kita pula ayah yang sibuk-sibuk ni. Alif lagi lah sibuk. Bila kita Masya sibuk, kita macam kesian kat anak-anak. Kan. Selalu bila anak-anak kan, siapa dah lama tak peluk ayah, budak-budak sekolah kan. Siapa dah lama tak peluk ayah. Budak-budak selalu angkat tangan. Dia ingat ayah dia tak sayang. Sebab ayah kan mesti kecil je peluk. Dah besar kurang peluk. Tapi dia tak tahu, semua ayah saya jumpa, saya pergi penjara, jumpa nelayan-nelayan. Hampir semua ayah muka habis ganas lah. Tapi bila tanya anak nangis kat penjara. Dia kata apa? Ustaz, saya tengah laut dapat seekor ikan, saya doa ya Allah, bagilah ekor ikan kedua, ikan ketiga supaya dapat sara anak-anak. Ayah depan anak kan garang je. Ayah antara cuba tanya siapa nama apa yang paling kaya Cina siapa? Dia kata antara penyesalan dalam hidup apa dia? Tak sempat tengok anak-anak membesar, tak beri masa untuk anak-anak. Kita kadang confuse nak pergi kerja tapi nak kena jaga anak. Dan nangis, betul ke apa aku buat? Saya sendiri walaupun samalah berdakwah semua fikir apa, ya Allah betul ke aku buat ni? Nak jaga anak ke nak begini? Nak pergi ni kerja ke nak menjaga anak-anak ke ni? Jadi kita selalu fikir begitu. Ayah pula suka sorok menangis depan anak, dia garang. Adif tak garang kan. Tapi dia selalu dia sorok depan anak, depan isteri tunjuk bahagian part marah, tapi bahagian apa? Bahagian sedih ni kita simpan. Betul. Sedih seorang simpan. Ayah berhenti kereta tepi jalan kalau anak sakit, nangis kuat-kuat. Naik motor berhenti tepi jalan nangis. Isteri bersalin kalau pergi hospital, pergi kat surau hospital. Bapak nangis. Ramai lelaki nangis. Tengok isteri bersalin. Tapi depan isteri, wah, dia tak nak muka garang, dia senyum pun tak mahu. Betul. Ada kawan saya garang muka dengan isteri bergaduh, jumpa saya, Ustaz, saya tak faham kahwin ni. Nangis tiba peluk kita. Tapi depan isteri tak tunjuk kan. Dia terlupa isteri nak tengok yang itulah part yang dia nangis tu kan. Betul. Mek Alif, terima kasih tahniah buku Isteriku Bidadari. So saya hadiahkan. Doakan Isteriku Bidadari. 11 kaedah bimbing keluarga. Baik, terima kasih. Terima kasih.